Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam sesi Quran, tafsiran Quran ataupun tafsiran secara ringkas daripada setiap muka surah Al-Quran. Alhamdulillah, kita dapat bersama-sama. Kita masih lagi pada pagi ini terpaksa berada di dalam masjid ini. Alhamdulillah, ada kebaikannya kerana masih hujan di luar sana di Bandar Seri Begawan. Jadi saya berada di dalam Masjid Umar Ali Saifuddin. Ini dipanggil di sini sebagai Masjid Sultan Umar Ali Saifuddin. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan bersama-sama di muka surat 455 daripada Al-Quran. InsyaAllah pagi ini kita akan dalam surah Sad, masih lagi dalam surah Sad, muka surat yang ketiga, InsyaAllah, iaitu pada ayat kita akan bincangkan pada pagi ini. Kita akan bersama-sama untuk meneliti pada pagi ini daripada ayat 27 sehingga ayat 42. Daripada ayat 27 sehingga ayat 42 surah Sad, muka surat 455. Sebagaimana biasa, insya-Allah, kepada sesiapa yang berkesesuaian untuk membuka mushaf pada pagi ini untuk menatap Al-Quran, sila buka, saya harapnya pada muka surat 455, supaya kita dapat lihat bersama-sama setiap daripada ayat-ayat yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam muka surat ini, dan kita dapat memahami serba sedikit, tak banyak, insya-Allah kita faham sedikit saja. Alhamdulillah, sekadar-kadar. Moga-moga kita ini tidak dikatakan sebagai orang yang meninggalkan Quran ataupun orang yang mungkinnya kita telah baca tetapi kita tidak berusaha untuk memahami. So itu adalah satu perkara yang tidak baguslah bagi seorang Muslim. Jadi insya-Allah kita cuba faham sedikit apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam muka surat dalam Al-Quran ini, mengikut muka surat sebagaimana yang kita sempat lakukanlah pada setiap pagi. InsyaAllah pagi ni kita muka surat 455, tapi oleh kerana sebelum daripada ni, iaitu kemarin semalam, kita tak dapat menghabiskan satu ayat kita tertinggal pada muka surat 454. Jadi insya-Allah kita akan tengok sedikit ayat yang telah saya tinggalkan semalam, yang kita tinggalkan sama-sama semalam, iaitu ayat berapa? Ayat 26. Ayat 26 daripada surah Sad ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum azabun syadid bima nasu yaumal hisab. Sadaqallahul azim. Maksudnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala menyeru kepada Nabi Daud di sini, wahai Nabi Daud, sesungguhnya kami ni jadikan engkau ini sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Jadi nampak penekanan di sini ialah tujuan penciptaan manusia adalah dua. Yang pertama adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua, Allah Taala sebut juga, iaitu wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya Allah Taala jadikan kita ini, ada satu lagi tujuan lain, ada satu lagi maksudnya, iaitu untuk dijadikan kita ini bertugas sebagai khalifah. Apa maksud khalifah? Khalifah artinya ialah memakmurkan bumi ini, mentadbir bumi ini mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu jika sekiranya adanya makhluk-makhluk ni, manusia-manusia ini yang nak lari daripada perhambaan yang nombor satu tu, pengabdian diri hanya kepada Allah, maka kita juga adalah bertanggungjawab untuk membawa balik manusia itu kepada Allah. Jadi apa yang berlaku pada hari ini, kita tengok ramai manusia yang lari daripada Allah, sama ada lari sejauh-jauhnya menjadi free thinker, menjadi kufur, menjadi tidak percaya lagi kepada Tuhan, ataupun menyembah Tuhan-Tuhan yang tak betul. Jadi ataupun lagi ada juga orang mukmin, orang Islam sendiri, yang mana mereka ni lari ataupun tidak mahu
menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua itu adalah menjadi tanggungjawab kepada kita semua, orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin, orang-orang yang nak beribadah kepada Allah. Maka kita tidak boleh menjadi orang yang beribadah sahaja, tetapi kita juga mesti cakna, kita mesti ambil tahu, kita mesti prihatin dengan apa yang berlaku di luar sana, iaitu kepada manusia-manusia yang engkar ini. Jadi menjadi tanggungjawab kita lah semua untuk menarik mereka semua ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala kembali. Jika kita hanya berpada dengan beribadah sendiri-sendiri kita, maka sebenarnya kita baru hanya melaksanakan salah satu saja daripada matlamat tujuan Allah Ta'ala jadikan kita ini, iaitu untuk beribadah sahaja. Sedangkan itu hanya baru part pertama. Part kedua, khalifah. Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Daud, wahai Nabi Daud, kami jadikan engkau ini sebagai khalifah. Jadi Nabi Daud telah diberikan kekuasaan. Jadi dengan kekuasaannya, maka dia telah memanfaatkan untuk menarik manusia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fil ardi, di atas muka bumi ini. Khalifah bukan khalifah di satu tempat saja, tetapi di atas muka bumi ini. Kemudian fahkum, oleh kerana itu, maka oleh kerana kau ni ada kekuasaan, maka fahkum bainan nas bil haqqi. Jadi hendaklah engkau hukumkan hanya dengan kebenaran saja di kalangan manusia ini. Jadi kita ini sebagai orang yang mempunyai kuasa pemerintahan, maka dia mestilah menggunakan kekuasaan itu dengan mengikut cara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai orang yang kecil, orang yang juga mempunyai kekuasaan di dalam jabatan kita, di dalam kementerian kita, di dalam office kita, di dalam apa-apa tempat lah, even di dalam keluarga kita. Maka kita juga hendaklah berhukum dengan kebenaran, tak boleh lari daripada kebenaran. Dan kita tak boleh apa, Allah Ta'ala larang, wala tattabi'il hawa, jangan mengikut hawa nafsu. Hawa ni apa? Hawa ni ialah apa yang selain daripada syariat. Selain daripada syariat, maka dipanggil al-hawa. Dia datang daripada hati kita, dia datang daripada otak kita, dia datang daripada perasaan kita, datang daripada apa-apa saja yang manusia ni yang bukan daripada Allah, maka itu dipanggil al-hawa. Allah Ta'ala larang, jangan kamu mengikut al-hawa. Kenapa tak boleh ikut? Kerana hawa ini fayudillaka an sabilillah. Hawa ni akan menarik manusia, melarikan manusia daripada mengikut Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Ta'ala dah jadikan macam tu kan. Hawa ni dia memang lari, memang tak mengikut Allah Ta'ala. Kalau yang mengikut Allah itu nama dia syariat. Tapi bila tidak mengikut Allah itu namanya al-hawa. Jadi jangan ikut al-hawa ni. Kan hawa ini akan, oleh kerana itulah maka kita mesti belajar syariat supaya kita tahu syariat, supaya kita boleh ikut mana syariat, mana al-hawa, kita boleh bezakan. Kemudian innal ladzina yadilluna an sabilillah, siapa yang sesat daripada jalan Allah, lahum azabun syadid. Allah Ta'ala kata dah bagi warning bagi kamu ni, bagi mereka orang yang kafir ni, orang yang lari ni yang sesat ni, maka dia akan mendapat azab yang bima nasu yaumal hisab, azab yang pedih, azabun syadid. Kenapa? Kerana mereka lupa terhadap hari pembalasan. Jadi sebenarnya kenapa manusia ni lari daripada Allah? Kerana mereka lupa lah tu, mereka tak nak, mereka tak ingat ke, buat tak ingat ke, ataupun dan sebagainya kan, ataupun menolak terus hari pembalasan, itu hari kiamat. Orang yang ingat pada hari pembalasan, mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita sampai kepada ayat 400, muka surat 455 kita pada pagi ni, iaitu apa? Allah Ta'ala sebutkan wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma batila. Yang pertama sekali Allah sebutkan, Allah Ta'ala tak jadikan langit, bumi dan juga apa di antara keduanya, maknanya semua benda lah kan. Allah tak jadikan semua benda ni batila. Apa makna batila? Batila ni satu maknanya adalah sia-sia, maknanya tanpa apa-apa tujuan, tanpa apa-apa matlamat, sahaja-sahaja, suka-suka, main-main. Macam orang main-main tak ada kerja apa kan, itu maknanya tak ada apa-apa yang dapat faedah lah daripada tu. Tidak kan. Faedah ni bukan kembali kepada Allah, of course kan, itu akidah kita. Tapi faedah ini ialah faedah mana ada sebab untuk manusia ni. Jadi oleh kerana itulah manusia ni mestilah mematuhi kan, memenuhi kenapa dia tu diciptakan dan sebagainya, supaya dia ni tidak lari daripada kebatilan tu. Okey, itu makna pertama. Makna pertama batil sini ialah maksudnya abathun. Kata ulama tafsir, abathun sia-sia, abathun lahwu. Tapi ada makna yang kedua, abathun, makna batilan sini ialah lawan kepada al-haqqu. Al-haqqu makna apa? Kebenaran. Maknanya Allah Ta'ala tak ciptakan langit dan bumi ini tanpa peraturan. Itu maksud dia.
Itu maksud yang kedua. Maksudnya tanpa peraturan ni apa kan, ada dah jalan benar yang telah ditetapkan untuk langit, untuk bumi, untuk manusia, yang sepatutnya manusia ikut benda-benda ni semua kan, ikut cara ni semua. Kalau mereka tak ikut cara ni semua, cara tu nama dia al-haqqu. Cara tu al-haqqu. Jadi kalau manusia mengikut al-haqqu, maka dia tidak akan mengikutlah kebatilan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan untuk dunia ni, untuk alam ni, untuk bumi ni, untuk semua ni, ada dah jalan-jalan dia. Jadi sepatutnya kita mengikut jalan tu. Kalau kita tak mengikut jalan tu, artinya kita ni dah mengikut kebatilan jadi kita tak ikut apa yang Allah Taala nak tetapkan. Jadi itulah maksud dia. Ada dua maksud di situ wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma batila dzalika zannul ladzina kafaru. Itu adalah sangkaan orang kafir. Jadi kalau kita ikut tadi, ada dua penafsiran tadi, itu adalah sangkaan orang kafir. Apa sangkaan orang kafir? Yang pertama, sangkaan orang kafir bahawa tak ada, Allah Ta'ala ciptakan, bahkan setengah daripada mereka mengatakan Tuhan pun tak ada kan. Yang keduanya, mereka mengatakan tak ada, Allah Ta'ala ni jadikan bumi ni tapi dibiarkan, terpulanglah pada kita nak buat macam mana. Tak, itu adalah sangkaan yang melesek, sangkaan yang tak betul, sangkaan orang-orang kafir. Jadi kalaulah kita, wal-iyazubillah, orang yang beriman tiba-tiba ada sangkaan begitu, maka sebenarnya sangkaan itu adalah sangkaan mengikut cara sangkaan orang kafir. Fawailul lillazina kafaru minan nar. Allah Taala kata, celakalah bagi orang kafir kan, neraka, wail lah bagi orang kafir. Ada penafsiran situ lah apa maksud wail. Ada kata celaka, ada kata neraka, ada kata lembah daripada api dan sebagainya. Tapi wail di situ adalah makna kecelakaan, azab lah bagi orang kafir daripada neraka. Dia masuk dalam neraka maksudnya. Am naj'alul lazina amanu wa amilus solihati kal mufsidin. Ayat seterusnya, ayat 28 ni, Allah Ta'ala tanya sebenarnya soalan ni, am ni adakah, gitulah kita katakan, adakah sama orang beriman dengan orang yang beramal soleh? Allah Ta'ala tanya, adakah sama orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu sama seperti orang mufsid, orang yang membuat kerusakan fil ardi? Am naj'alul muttaqina kal fujjar, ataupun orang-orang yang muttaqin, orang bertakwa ni sama dengan orang jahat. Atas dunia ni kalau orang tu boleh berlindung ataupun dia buat jahat seorang-seorang dia, maka dia adalah selamat. Dia ikut undang-undang, walaupun salah, walaupun macam mana, tapi kalau kerana dia ikut undang-undang, maka dia selamat, tak boleh diambil tindakan. Tapi di hari akhirat tak. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala tak sama di antara orang kafir dengan orang beriman. Mana sama? Bagi kita atas dunia sekarang kita tengok seolah-olah macam sama kan. Kafir beriman, dia kafir, ni agama ni Islam ni bukan Islam. Tak sama kan. Bagi Allah SWT tak sama. Jadi kita ni mesti mengikut neraca Allah, bukan neraca hawa nafsu kita kan. Jadi neraca kemanusiaan ni, kita kata manusia biasa ni adalah sama je. Ini agama je, itu masalah peribadi. Tak, ini bukan masalah isu peribadi. Ini adalah kerana kita semua ni bukan peribadi. Kita ni adalah hamba Allah, kita ni diciptakan oleh Allah, kita ni makhluk Allah. Oleh kerana kita ni makhluk Allah, maka kita ni bertanggungjawab bertanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang kita buat di atas dunia ni. Kita ikut tak peraturan Allah, kita tak ikut peraturan Allah ke, itulah yang akan ditanya orang. Jadi Allah Taala tanya kat sini, sama ke? Tak sama. Mana sama orang amal soleh, orang bertakwa, orang beriman dengan orang-orang yang mufsid, orang yang merosak? Takkanlah sama. Seterusnya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab ini Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, haza, kalau ikutnya takdirnya ialah haza kitabun, gitu kata ulama tafsir. Dia adalah khabar kepada mubtada mahzuf. Mubtadanya apa? Haza. Jadi kata ini adalah kitab yang mubarakun, mubarak. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Mubarak artinya banyak limpahannya, banyak kurniaannya, melimpah-limpah apa di dalamnya, penuh dengan kebaikan, mubarak. Kemudian tu Allah Ta'ala kata liyadabbaru ayati. Apa tujuannya? Lam tu nama dia lam li ta'lil, nama dia. Jadi lam tu adalah untuk memberitahu Quran ni mubarak. Betul, Quran ni mubarak. Kita ada Quran, kita simpan atas para, kita simpan atas rak, kita simpan cantik-cantik kan. Tapi bukan untuk disimpan Quran ni. Bukan hanya untuk dilagukan semata-mata, bukan hanya untuk dihiasi cantik-cantik, bukan.
itu tujuan sampingan. Tujuan utama Quran ini adalah untuk dibaca, nombor satu, dan kemudian untuk ditadabbur. Allah Ta'ala sebut itu liyadabbaru. Dia asal daripada perkataan ini sini liyatadabbaru, tapi diringkaskan ataupun diringankan liyadabbaru ayati. Ayat-ayatnya untuk ditadabbur. Apa erti tadabbur? Ulama-ulama tafsir secara ringkasnya mengatakan ialah untuk difikirkan pengertian-pengertiannya. Jadi kita ni adalah bila kita baca Quran, salah satu tanggungjawab kita terhadap Quran ialah untuk tadabbur Quran tu. Jadi untuk tadabbur Quran tu perlulah difahami maknanya. Maknanya tidaklah perlu tafsir, sebab tafsir ni berbeza dengan tadabbur. Tafsir ni ada tafsir Jalalain, ada tafsir Al-Wasit, ada tafsir Fakhrul Razi, ada tafsir Bahrul Muhit, ada tafsir Qurtubi, ada tafsir. Itu tafsir. Tafsir ni ertinya ialah memberi tafsiran kepada ayat tu, menjelaskan berdasarkan kepada daripada Nabi, daripada ayat-ayat Quran, daripada kata-kata hadis-hadis Nabi, daripada kata-kata ulama dan sebagainya. Jadi tafsir ni agak berbeza lah, kerana dia memerlukan kepada syarat-syarat yang tinggi. Kita hanya baca kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh ulama, tetapi tadabbur inilah menjadi kewajipan kepada semua orang. Tadabbur iaitu kita fahami maknanya sebagaimana yang dijelaskan, sebagaimana kita buat sekarang ni ialah kita cuba memahami sedikit dan kemudian kita tadabbur, iaitu kita linkkan dengan apa yang ada dalam Quran ni dengan apa yang ada di keliling kita. Itu tadabbur. Yang keliling kita ni mungkin diri kita, mungkin masyarakat kita kan, mungkin apa-apa saja, batu ke pokok ke, Allah Ta'ala sebutkan bukit bukau, semua tu kita tadabbur. Jadi kita tadabbur, kita berfikir, jangan tak berfikir Quran ni. Jadi faham makna je, kena berfikir. Kemudian kalau orang ada masa lagi, cuba mendalami melalui tafsir-tafsir. Itu adalah tugas penafsiran lah. Jadi sekarang ni kita tengok Allah Ta'ala sebut liyadabbaru ayati, untuk ditadabbur, waliyatazakkara ulul albab, dan orang-orang yang ada akal. Ulul albab ni orang yang boleh berfikir, dia ambil pengajaran, lianzang. Kemudian Allah Ta'ala sebut wahabna. Kemudian masuk sekarang kembali semula kepada cerita, iaitu Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Allah Ta'ala sebutkan kat sini kan. Jadi dalam cerita yang seterusnya yang akan kita baca ni, sebenarnya ada beberapa cerita-cerita yang tidak betul lah, banyak. Bila masuk saja cerita Nabi Daud, Nabi Sulaiman ni, akan ada saja cerita-cerita Israiliyat yang tak betul. Kita akan cuba sebutkan mana yang tak betul, dan bahkan masalahnya cerita-cerita Israiliyat ini kadang-kadang dia masuk ke dalam tafsir-tafsir yang besar, tafsir-tafsir yang maknanya kadang-kadang tu majoriti ulama mengatakan begitu, padahal cerita itu adalah agak-agak tidak sesuai lah dengan kenabian Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Kita cuba tengok insya-Allah. Allah Ta'ala beritahu kepada ayat kita dalam ayat 30 ni, wa wahabna li Dawuda Sulaiman. Allah Ta'ala beri kepada Nabi Daud ni anaknya, iaitu Sulaiman, ni'mal abdu. Sulaiman ni, Nabi Sulaiman seorang hamba yang baik, sebaik-baik hamba. Innahu awwab, kan Allah Ta'ala puji Nabi Sulaiman ni kerana dia ni awwab. Awwab ni maknanya ialah yang kembali kepada Allah ni, apa-apa dia kembali kepada Allah, apa-apa dia ingat pada Allah kan. Itu sifat yang dipujilah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian iza urida alaihi bil ashyi safinatul jiyad. Jadi cerita ni bermula di sinilah, iaitu apa di antara apa yang telah diberikan, yang berlaku diberikan tadi, okey, kemudian berlaku kepada Nabi Sulaiman. Apa dia? Iaitu dibentangkan kepadanya pada satu petang. Cerita ni petang, Aci itu ni maksudnya ialah selepas daripada waktu zuhur lah. Dikatakan makna perkara ni selepas daripada waktu zuhur, sebelum masuk asar, kemudian sebelum maghrib lah, of course. Kemudian dibentangkan tu dibawa kuda-kuda. Jadi as-safinat tu, sofin tu artinya ialah kuda yang mana boleh angkat satu kaki dia ke atas, tiga kaki di bawah tapi satu kaki tu naik ke atas. Itu kuda kalau boleh macam tu, hebat lah. Sebab apa kan, dia tak berjalan dengan empat, bukan dia berjalan, maksud dia boleh angkat satu kaki tu, menunjukkan kehebatan dia. Tu as-safinat. Kemudian yang kedua al-jiyad. Jiyad tu ialah kuda yang boleh berlari laju, lari laju kan. Jadi kat sini kan kuda-kuda apa ni yang dibentangkan, diberi, ditunjukkan kepada Nabi Sulaiman tu ialah dikatakan hampir 1000 kuda pada masa tu. Jadi Nabi Sulaiman ni pun tengoklah kuda ni kan, tengok kuda ni kan. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi an zikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Jadi diceritakan kat sini kan, iaitu dia kata, aku kata suka, dia kata hubbal khairi. Khairi di sini ialah artinya ialah kuda lah.
Sebab orang Arab menggunakan kuda ni harta yang hebat lah kan. Jadi aku suka kata kuda-kuda ni, an zikri rabbi. Masalahnya di sini, an zikri rabbi sini mengikut penafsiran yang biasa, yang ramai banyak tafsir dia kata lah, bila dia tengok kuda ni kan, dia kita panggil teralik maknanya terlupa sampai nak sembahyang asar, sampailah disebut ini tawarat bil hijab sehingga maghrib. Tawarat bil hijab tu kata matahari tu jatuh sehingga baru disedar aku tak sembahyang lagi. Jadi diceritakan ni dalam setengah tafsir ni, dia katakan Nabi Sulaiman ni tengok kuda tu sampai terlupa kepada nak sembahyang. Itu salah satu, tapi perkara ini ditolak oleh ulama-ulama tafsir seperti Ar-Razi menolak perkara ni. Sebab apa? Dia kata tidak logik. Dia kata kan ada satu perkara yang seolah-olah macam menghuduhkan menjatuhkan martabat kenabian. Jadi sebenarnya kan tafsir, dia kata tafsir ni begini, dia kata dia tengok kuda tu lepas tu an zikri rabbi tu bukan dia tu sampai seronok dengan kuda sampai lupa kepada Allah, bukan. Tapi dia seronok tengok kuda tu apa? Untuk dijadikan kuda-kuda ini sebagai alat untuk pergi ke medan jihad. Itu sebenarnya tafsir yang diberikan oleh tafsir Ar-Razi. Jadi dia kata kenapa kali ini lebih tepatlah sesuai dengan kenabian kan? Sebab penafsiran ini boleh banyak makna Kemudian tawarat. Apa yang tawarat tu? Tawarat bil hijab tu, tawarat ni maknanya menutupi maknanya. Jadi apa maksud tawarat? Apa yang tawarat situ? Adakah matahari ataupun kuda? Jadi kata Imam Razi, tawarat situ adalah kuda tu sehingga sampai gelap malam tu kan, kuda-kuda tu dah tak nampak lah sebab dah gelap kan. Jadi Nabi nak cerita lamanya Nabi Sulaiman, tak cerita masalah dia tinggal sembahyang tak sembahyang, cerita tak ada sebut perkara ni, sebenarnya tak sesuai bagi seorang Nabi. Okey, jadi lepas tu kan jadi dia seronok sangat, dia nak sangat kuda ni dijadikan sebagai alat untuk dijadikan alat jihad fi sabilillah. Rudduha alayya. Jadi dia kata tiba kuda tu dah ramai sangat dah, dia dah gelap tak nampak dah. Jadi hilanglah daripada pandangan dia. Jadi Nabi Sulaiman berkata, bawa sini dia kepada tentera-tentera dia kan, bawa sini balik. Dia kata rudduha ilayya fatafiqa mashan bisuqi wal a'naq. Jadi lepas daripada tu, bila orang bawa kuda tu balik kan, tentera dia bawa, jadi barulah nampak balik lah kan, dah cerah kan, dah dekat kan. Jadi dia peluk kuda tu, dia gosok kuda tu kan, dia peluklah leher kuda tu dan sebagainya, dia gosok-gosok kuda tu kan. Jadi gembira Nabi Sulaiman ni kan. Itu tafsir yang diberikan oleh Imam Ar-Razi. Walaupun ada pendapat lain, dia kata apa? Tak, dia kata ni tafsir yang ditolak lah ni kan. Iaitu apa dia kata kan, dia panggil, dia kata oleh kerana kuda ni telah menjadikan aku lupa kepada Tuhan, maka menyebabkan dia kata ambil kuda tu lalu dia pancung kuda tu. Jadi Imam Ar-Razi menolak tafsir ni. Kenapa dipancung kuda? Kenapa dibunuh kuda tu? Bukan kesalahan kuda. Kenapa pula dipancung kuda tu? Jadi oleh kerana itulah penafsiran ini telah dibuat semula oleh Imam Ar-Razi, bukan oleh saya tapi tafsiran oleh Imam Ar-Razi disebutkan oleh Syekh Said Tantawi, bekas mufti Mesir dulu, yang telah meninggal lah of course ni, di dalam tafsirnya Al-Wasid. Jadi dia kata tafsir ini lebih sesuai lah kan, bukan dia bunuh kuda, tapi dia menggosok kuda tu dengan penuh kasih sayang. Walaqad fatanna, tu cerita yang pertama lah. Cerita yang kedua ialah tentang fatanna, iaitu kami cuba kami telah mencuba Nabi Sulaiman ini. Walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anab. Ayat 34. Ayat ni pun banyaklah penafsiran-penafsiran yang mana ianya merupakan Israiliyat juga. Israiliyat ni maknanya cerita-cerita yang datang daripada Bani Israel, daripada orang Yahudi, daripada orang Kristian sebelum daripada Nabi Muhammad. Tetapi setengah daripada mereka ni masuk Islam. Bila masuk Islam, mereka bawa cerita-cerita ni, lalu akhirnya cerita-cerita ini dimasukkan di dalam tafsir-tafsir. Jadi ulama-ulama menyebutkan cerita dia macam mana ni, iaitu Allah sebut sini, iaitu kami telah cuba. Okey, ini penafsiran dulu, terjemahan. Kami telah cuba Nabi Sulaiman wa alqaina, dan kami campakkan ala kursihi, di atas kursinya, jasadan, satu jasad, summa anab, dan kemudian dia kembali kepada Allah Taala. Okey, iaitu bagaimana cerita ni? Siapa yang jasad tu? Diceritakan begini, dalam satu hadis ada diceritakan bahawa Nabi Sulaiman telah bersumpah
macam bersumpah, dia kata aku nak, dia kata bersama-sama dengan isteri-isteri aku ni. Ada setengah riwayat kata 40, ada setengah riwayat kata lebih ramai, ada kata 70 kan, macam-macam lah kata kan. Jadi riwayat-riwayat tu, jadi lepas tu setelah daripada dia bersumpah tu, dia pun dia nak lah, dia kata kan. Sebab apa dia kata? Supaya semua isteri-isteri aku ni akan hamil, akan melahirkan anak-anak yang akan digunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya, tapi diperingatkan dia oleh malaikat kan, kena ada insya-Allah. Tapi dia tak sebut insya-Allah, dia lupa pada masa tu kan, dia tak kata insya-Allah tu. Jadi akhirnya apa yang dia dibuat oleh Nabi Sulaiman kan, jadi dia pun buatlah kan, dia maknanya dia round lah kepada isteri-isteri itu kan. Dikatakan bermula daripada malam ni, ada yang kata satu malam, ada yang kata bermula daripada malam ini dia akan bersama-sama dengan isteri dia untuk melahirkan zuriat-zuriat yang akan berjuang di jalan Allah. Tapi oleh kerana dia tak sebut insya-Allah tu, maka itu adalah sebagai seorang Nabi itu satu kesalahan. Walaupun dia lupa, bukan dia tak nak kan, tapi dia lupa. Tapi oleh kerana itulah maka dia bukan dapat anak 70 ataupun 40 tu kan, tapi dia dapat anak seorang je, dan anak seorang tu anak cacat pula kan. Jadi oleh kerana itulah maka sini kan disebutkan kat sini kan, anak itulah bila dia pergi tu kan, dia tengok anak dia duduk atas kursi tu. Jadi dia pun barulah rasa sedih lah, seorang saja dapat kan daripada ramai-ramai tu. Jadi wa alqaina al kursihi, pendapat yang pertama ialah kata iaitulah anak yang cacat tu yang duduk di situ tu. Semua anak, jadi dia pun baru teringat kesalahan dia, iaitu kesalahan, bukan kesalahan dosa tahu, sebab Nabi tidak melakukan dosa, tapi kerana lupa seorang Nabi tu adalah satu benda yang kira macam satu kesalahan lah kan. Walaupun kesalahan tu bukanlah kerana dia ingin berazam, tapi dia lupa. Itu pendapat yang pertama lah kan. Pendapat yang kedua dalam tafsir ni, itu pendapat yang boleh diterima kan. Pendapat yang kedua mengatakan apa, iaitu dia ni penat buat kerja, akhirnya dia terduduk di atas kerusinya tu. Jadi dalam bahasa Arab, jasadan ini artinya ialah satu badan yang sangat penat makna lemah lonlai lah. Jadi dia buat kerja banyak sangat, menguruskan kerajaan dia dan sebagainya, akhirnya dia terduduk di atas kerusinya, macam tak meneruskanlah kerja. Jadi itu macam alqaina ala kursi, itu Allah Taala sebut. Jadi mana Allah Taala cuba dia kan sampai dia penat, tapi dia tak berhenti, dia terus buat kerja lagi selepas itu, walaupun selepas penat tu. Jadi dia minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala selepas daripada tu. Jadi itu cerita yang boleh diterima kan. Cerita yang tak betul tu kan macam-macam iaitu apa kan, cerita ni kan macam cerita ada katakan isteri ni semua berhala lah, ada yang kata syaitan telah curi kan. Ada cerita ni, iaitu apa Nabi ni cerita dalam tafsir-tafsir yang besar juga diceritakan benda ni, iaitu apa, iaitu disebutkan bahawa kan Nabi Sulaiman ni nak masuk bilik air, lalu cincin dia diberikan pada isteri dia. Tolong pegang lah, dia kata, cincin aku ni. Tapi syaitan pada masa tu dia merampas, dia menyerupai, dia merampas cincin tu, lalu dia ambil cincin tu, dan dia katakan kuasa Nabi Sulaiman tu terletak pada cincin tu. Itulah yang pelik kan. Jadi akhirnya syaitan jadi berkuasa lah. Jadi Nabi Sulaiman dah tak ada kuasa, lalu syaitan ni telah ambil cincin tu, lalu dia lontarkan dalam laut. Jadi Nabi Sulaiman tak jumpa cincin dia, akhirnya dimakan oleh ikan. Jadi ikan tu Nabi Sulaiman beli, tengok ada cincin dalam perut ikan tu. Jadi kembalilah balik kuasa dia. Jadi bila dia tengok tadi tu, yang tak ada cerita tu kan, dia tengok di atas kursi tu apa, tu syaitan kata. Syaitan yang telah menyerupai ada kuasa. Jadi Nabi ni cerita macam Lord of the Ring ni cerita ni kan. Cerita ni, jadi cerita ni ditolak lah oleh ulama-ulama tafsir. Kenapa ni cerita mengarut kan. Jadi cerita yang betul tadi kita kata, yang pertama ialah insya-Allah, dan yang keduanya ialah dia sendiri tu penat dan dia rasa macam tak buat kerja, jadi dia istighfar kepada Allah. Qala rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Jadi lepas itu dia beristighfar kepada Allah, dia rasa kesalahan dia, lalu dia minta doa kepada Allah, berilah kepada aku satu kerajaan yang mana tak diberikan lagi selepas daripada ni. Ada cerita mengenai, insya-Allah kita akan cerita akan datanglah, sebab masa macam dah lambat sangat kan. Sikit lagi insya-Allah, iaitu fasakharna lahur rih. Jadi Allah Ta'ala berikan kepada dia kuasa untuk kontrol angin. Kemudian tu tajri bi amrihi, angin tu boleh bertiup mengikut arahan dia. Rukha'an haitsu asab, pergi ke mana saja kan. Kemudian wasyayatin, kemudian Allah Ta'ala beri kepada dia menguasai syayatin. Syayatin ni apa? Kalau kata jin yang jahat lah kan
Jadi jin-jin sini maksud ialah jin. Jin-jin tadi kullabanna'in wa ghawwas. Jin-jin ni boleh dikuasai. Jin-jin apa? Yang boleh membina bangunan-bangunan yang besar. Kemudian tu jin-jin yang ghawwas. Ghawwas ni yang boleh menyelam dalam laut, yang mengambil mutiara-mutiara, mencari apa-apa yang dalam laut tu. Kemudian tu wa akharina muqarranina bil asfad, dan lain lagi, ada lagi. Jin-jin yang diikat, dia kata yang degil, yang tak nak dengar cakap, jadi diikat fil asfad, dibelenggu-belenggu. Haza atauna, Allah Taala kata inilah pemberian kami kepada Nabi Sulaiman. Famnun au amsik bighairi hisab, iaitu Allah Taala berkata kepada Nabi Sulaiman, terpulang kepada kau sekarang ni, kau nak beri kepada siapa, kau tak nak beri kepada siapa, kau nak buat macam mana kan, as long as dia tu adalah mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kau buatlah macam mana. Jadi maknanya Allah Taala beri kebebasan kepada Nabi Sulaiman kat sini kan, untuk buat apa saja di bawah kekuasaan dia, mengikut apa yang tidak melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita masuk sekarang ni cerita yang seterusnya, iaitu cerita pula tentang Nabi Ayub. Nabi Ayub, iaitu ayat terakhir, ayat 41 dan juga ayat 42. Saya rasa kita kena habiskan juga sebab apa, kalau tak nanti kita terheret. Kita ambil lah masa lebih kurang 5 minit lagi insya-Allah. Moga-moga, minta maaf kerana apa ni terpanjang sedikit insya-Allah. Iaitu wazkur abdana Ayub, Allah Ta'ala ingatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan kepada kita semua juga, iaitu ingatlah Nabi Ayub, ingatlah hamba kami Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub ni dikatakan dia ni adalah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia ni keturunan Nabi Ishaq, dan dia diutuskan di antara period di antara Nabi Yusuf dan juga Nabi Musa alaihissalam. Manakala panjang kat situ kan, Nabi Yusuf ni anak kepada Nabi Ishaq, Nabi Ishaq ni anak kepada Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Yusuf ni telah pindah ke negeri Mesir. Jadi di masa tu, di antara Nabi Yusuf dan juga Nabi Sulaiman dan Nabi Musa itu, maka di sinilah Ayub itu terletak Nabi Ayub ni. Jadi Nabi Ayub ni dicuba oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iznada rabbahu anni massaniyash syaitanu binusbin wa azab. Dia kata Nabi Ayub ni berdoa kepada Allah, ya Allah, dia mengadu, ya Allah, aku telah terkena. Jadi disebutkan sini syaitan. Jadi ini adalah nama dia ta'adduban. Ta'adduban ni artinya memanglah semua benda tu datang daripada Allah kan, penyakit datang daripada Allah, kesusahan datang daripada Allah. Tetapi apabila perkara-perkara yang tak elok ni, maka dia akan biasanya dia akan sebutkan benda bukan daripada Allah, daripada syaitan. Jadi disebut kat sini ialah kan, aku terkena, dia kata terkena dua perkara, iaitu yang pertama dia kata dia terkena nusbin. Nusbin ni artinya ialah kesusahan dalaman, iaitu kerisauan, tension, gitu. Itu nusbin. Bukanlah Nabi ni tension kan, tapi nak cerita nusbin tu artinya ialah sebab apa, diceritakan bahawa Nabi Ayub ni sebelum tu dia adalah orang kaya dan anak dia ramai, tapi Allah Ta'ala uji dia kan dengan jatuh miskin, kemudian anak dia dan sebagainya. Jadi itulah nama nusbin, perasaan, ujian perasaan. Kemudian yang kedua tu azabin, tu bukan azab, tapi Allah Ta'ala cuba dia dengan apa? Azab ni ialah kesakitan badan. Jadi kesakitan badan, body tu kan, maknanya badan dia tu sakit. Tapi ada di sini cerita-cerita Israeliat yang tak betul lah, yang dikatakan macam mana, iaitu contohnya ialah kan, contohnya dia ni apa ni, ulat lah, kaki dia ni dimakan ulat banyak, macam-macam lah. Itu cerita-cerita yang tak betul lah sebenarnya, Israeliat semua tu Jadi yang betulnya ialah apa kan, dia memang sakit, tapi sakit bagaimana sesuai dengan seorang nabi lah sakit dia tu. Jadi dua perkara sakit perasaan dan juga sakit diuji oleh Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kata apa akhirnya, apa, urqud birijlik, Allah kata hentakkan, urqud ni hentakkan kaki kamu ke bumi tu. Jadi lalu keluarlah air daripada situ. Jadi bila keluar air tu, Allah Ta'ala berkata haza mughtasalun baridun wa syarab. Dia gunakan air tu untuk mandi, dia gunakan air tu untuk minum. Akhirnya dia pun baiklah kan, tersembuhlah daripada sakit tu dan hilanglah perasaan tu daripada dirinya. Jadi Allah Ta'ala tunjukkan sini adalah bahawa kan ada nabi-nabi yang hebat, nabi-nabi yang kaya, ada nabi-nabi yang diberikan kemudahan dan sebagainya, tapi ada nabi-nabi yang menghadapi kesusahan, kesukaran. Jadi maknanya ini semua ni bukan penentu kan. Yang penting itulah untuk apa kekayaan itu. Kalau kita ada kaya, kita gunakan untuk apa kan. Dan juga kalau kita miskin tu bagaimana kita bersabar Jadi bersyukur dan juga bersabar. Semua tu adalah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Setakat itu saja untuk hari ini, muka surat 455. InsyaAllah jumpa lagi pada muka surat 456 esok insyaAllah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Jangan lupa share, jangan lupa hantar link kepada kawan-kawan semua satu dunia, insyaAllah kan. Moga-moga kita ni mendapat manfaat dan juga orang dapat manfaat daripada sesi ni dan kita dapat pahala insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.